tiap-tiap perkara yang elok-elok, ya, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nak makan apa baca dulu? Sekali lagi, nak makan apa baca dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Nak minum baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nak pakai baju apa baca? Bismillahirrahmanirrahim. Nak keluar dari rumah baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, benda yang elok-elok kita kena mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nak ada baca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan, dalam tandas jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baca apa? Baca apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya. Kalau tak hafal, saya rasa ramai yang tak hafal ni. Baca apa? Baca apa kalau tak hafal? Ya. Ikut. Nak belajar ke tak? Ikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. Udahlah tu. Nah, itulah dia jampi nak kalau tak hafal Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is tadi. Apa baca? Udah semua kenal hari ni. Berapa orang kenal pagi ni? Ria benar ngikutnya. Ingatnya ada lagi lepas tu. Tak ada, itulah dia jampinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, aku minta lindung dengan Allah dari syaitan yang kena rejam. Kerana dalam tandas tu banyak apa? Banyak syaitan menggoda kita. Sebab baca a'udzubillah. Jangan dalam tandas. Di mana baca? Di luar tandas nak masuk. Ya. Itu cara ini. Mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang baik-baik mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nak betul-betul bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bismillahirrahmanirrahim, tak betul tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Barulah kita buka kitab ini dan bacalah ya. Tengok apa tu? Kaf min lam alif ya, tahu betul? Kemelai. Ya. Salah, kumulai. Sebab tu nak ngaji kitab ini bawa pensil atau bawa pen. Tulis atasnya tu, tulis Rumi. Kumulai. 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 Artinya dia memulakan kitab ini dengan nama Allah. Apa saja kita mulakan kitab ini dengan nama Allah. Yang amat murah lagi mengasihani. Allah tu amat pemurah lagi maha mengasihani. Pemurahnya Allah ni dalam dunia. Sekarang ni, kejap ni, masa kita belum mati, itu pemurahnya Allah Ta'ala. Betul ada Allah pemurah? Dibagi Allah mata ada ke tak sewa? Dibagi Allah telinga tak ke dia sewa? Dibaginya udara dia kena bayar ke? Dibaginya apa lagi? Kaki boleh berjalan, kena sewa ke kaki tu? Tak, semua dapat. Kamu semayang pun dapat, tak semayang pun dapat. Kamu beriman pun dapat, tak beriman pun dapat. Kamu taat pun dapat, kamu derhaka pun dapat. Itulah pemurahnya Allah Ta'ala. Cahaya dari matahari, siapa dapat? Siapa dapat? Semua dapat. Orang Cina dapat, orang Buddha dapat, orang Hindu dapat, orang Kristian dapat. Semua dapat. Itu pemurahnya Allah Ta'ala. Tak ada minta sewa pun. Kalau Allah minta sewa, lalu ke mayurnya. Dapat mata tu Allah hendak sewa, lalu mayurnya. Siapa lalu mayurnya? Angkat tangan. 2 kupang sejam. Bukan mahal lah, 2 kupang sejam. Lalu tak mayurnya? Tak lalu mayurnya. Sebelah mata 2 kupang sejam, sebelah lagi udah 4 kupang sejam. Sehari semalam berapa?
Sehari semalam berapa? Udah tak tahu ngira tengok. Sehari semalam berapa? Berapa jam? 24 jam. 4 kupang sejam. 24 jam berapa? RM9 6 kupang. Itu baru mata. Telinga lagi RM9 6 kupang lagi. Kan ada 2. Kaki ada 2, RM9 6 kupang lagi. Tangan ada 2, RM9 6 kupang lagi. Itu yang sepasang-sepasang. Yang satu-satu. Tak lalu nak mayurnya. Tapi Allah bagi free. Free of charge. No rent. No payment. Tak ada sewa. Begitulah pemurahnya Allah Ta'ala. Tak masuk rezeki yang makan. Bagi tadi dah makan belum? Udah makan ke belum? Kalau dia minta sewa mulut tu boleh makan macam? Sekali konyah sekupang. Sekali konyah sekupang macam? Sekali telan sekupang. Dia letihlah kita. Udara pun habis tu. Sekali narik nafas sekupang. Sekali tarik nafas sekupang macam? Berjuta-juta kita kena bayar sehari. Tapi Allah bagi free, percuma. Jadi itu tandanya Allah tahu bang? Apa tanda Allah tu? Salah. Mulanya apa? Dalam dunia ni Allah tahu bang? Pemurah. Sekali lagi, dalam dunia ni Allah tahu bang? Pemurah. Tapi pengasihani Allah hanya di akhirat saja. Nampak ni, pemurah lagi maha mengasihani. Ar-Rahim. Ar-Rahim Allah tu untuk orang beriman aja. Orang kafir tak dapat Ar-Rahim Allah. Kalau dia kafir masuk dalam kubur dia dah dentum-dentamnya. Dah kena seksa. Tapi orang beriman dalam kubur pun dia apa? Dapat nikmat. Itu nikmat Allah yang kedua ni tadi. Ar-Rahim Allah hanya untuk orang-orang beriman dan beramal soleh. Itu Ar-Rahim Allah. Orang kafir dapat tak? Orang kafir dapat ke? Tak dapat. Sebab dia mula-mula sekali dah masuk dalam kubur, ditanya dia Tuhan. Siapa Tuhan kamu? Kata Allah. Malaikat dah nanyanya, Munkar dan Nakir. Siapa Tuhan kamu? Apa jawabnya? Wam Cito. Kata. Tahu? Tak tahu dia kecil ni? Wam Cito, aku tak tahu katanya. Macam? Apa buat dia malaikat tu? Dia gosoknya ke? Apa buatnya? Dipelupuhnya lah dan tom kata dipelupuhnya dengan tongkat besinya. Tu tanya lagi, waman nabiyuka? Siapa nabi kamu? Apa jawabnya? Tarilek. Tahu tarilek? Cakap timer lah tu. Apa tanya? Tarilek. Apa tanya? Aku tak tahu. Siapa je lah jawabnya. Aku tak tahu katanya. Tom kata dia bagi dia malaikat tu. Tu baru dalam kubur tu ya. Tu tanya lagi, wa ma qiblatuka? I'm sorry, I do not know the answer. Katanya macam? Tak faham kerja komputer ni. Apa dia buatnya? Apa dia buatnya? Dia bagi RM10 je. Nah, RM10. Apa tu kan? Apa dia baginya? Pelupuhnya. Sekali pelupuh tahu 70 hasta terbenam ke bumi. 70 hasta terbenam ke dalam bumi. Itu dia. Untuk orang beriman dan beramal soleh saja. Kalau tidak, itu dalam kubur. Bangkit dari kubur macam-macam lagi seksanya. Itu tak ada saya cerita kejap ni. Akan datang insyaAllah. Lepas satu-satu, lepas satu-satu. Sampai masuk dalam neraka diseksa oleh Allah Ta'ala. Dalam neraka ada ke benda-benda yang menyeronokkan? Ada ke benda-benda yang menyukakan? Ada ke benda-benda yang menjadi nikmat? Tak ada. Apa ada dalam neraka? Apa ada dalam neraka? Azab, sangsara, siksa. Itu yang ada dalam neraka. Jadi tak ada pengasihani Allah, tak ada untuk orang kafir. Ia hanya ada untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Itu mengasihani Allah. Rahim Allah. Dua tu. Satu Rahman, satu Rahim. Nak yang mana? Nak Rahman ke nak Rahim? Ya Allah, dia tak faham dia punya soalan saya. Nak yang Rahman ke nak yang Rahim? Nak dua-dua lah. Dua-dua tak betul. Dua-dua baru betul. Pandai tak tu ya. Nak Rahman dan Rahim sekali. Okey, itu bismillahirrahmanirrahim. Ku mulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah lagi mengasihani akan hambanya. Hambanya siapa? Hambanya siapa?
Kita lah. Saya ni hamba Allah dah. Ha. Semua kita ni adalah hamba Allah. Sebab itu kalau ditanya kita dikabur ada orang, kamu ni hamba Allah, marah ke kita? Timah mikir ni hamba Allah, marah ke timahkan saya? Ada timah dah ni? Tak ada. Marah ke dia kan saya? Ada tak menyolang mata tengok saya? Ada tak genggam nak numbuk saya? Tak ada. Kita seronok menjadi hamba Allah. Ya? Begitu saya kata, Jamil, mikir ni hamba Allah. Ada tak Jamil nak nampur saya? Ada tak? Tak ada, seronok dia. Kalau dekat kedai kopi, apa buatnya? Tariknya tangan saya, pergi mana? Kedai kopi, minum kopi. Seronok dia jadi hamba Allah. Kerana kita ni memang Allah jadikan untuk menjadi hamba-hambanya. Allah berfirman dalam Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak ku jadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk menjadi hamba-hambaku. Sebab itu kita ni bila dipanggil orang sebagai hamba Allah, kita tak marah, seronok. Tapi coba dia panggil yang lain. Coba dia kata, Timah mikir ni hamba dunia lah, macam? Kita tengok muka Timah tu. Timah mikir hamba dunia lah, macam? Marah ke tak? Marah ke tak? Marah kerana dia tak suka jadi hamba dunia. Kalau dia tengah megang pisau, apa buatnya? Dibaling je pisau tu. Orang ajar kata, dibaling dengan pisau. Pasal apa? Kita tak suka menjadi hamba-hamba lain daripada hamba Allah. Munah mikir ni hamba pasu bunga lah, macam? Ya ke tak? Patutnya ya, tapi dia marah juga kerana dia tak suka menjadi hamba pasu bunga. Demam pun begitu juga. Mikir ni hamba bini lah, macam? Marah tak? Marah tak demam ni? Marah kerana dia tak suka jadi hamba bini. Padahal kadang-kadang betul tu. Kadang-kadang dia memang betul dalam hidup itu jadi hamba bini. Anak berak pun dia masuk kan? Padahal siapa patut masuknya? Dia ke isterinya? Isterinya lah patut masuk. Tak, bang, budak dah berak bang. Dia pun pergi masukkan berak budak tu. Tapi orang apa itu pun dia katakan hamba bini, marahnya. Sudah siap pakai baju Melayu tau. Hari Jumaat, malam Sabtu, sudah siap pakai baju Melayu nak ke surau. Kata bininya, bang, tak usahlah pergi ke surau malam ni. Mau kita pergi pasar malam. Ada dah pasar malam hari Jumaat malam Sabtu? Di mana? Taman Melayu Jaya. Dia pun tukar balik uniform, pakai seluar balik. Buka baju Melayu, buka kepiak. Terus pergi pasar malam. Itu hamba apa tu? Hamba apa tu? Hamba bini lah. Orang kopi tu pun dikabur dia tu hamba bini, marahnya. Sebab dia nak jadi hamba apa? Nak jadi hamba apa? Hamba Allah semata-mata. Kita ni lah hamba Allah, ya. Jadi Allah itu amat pemurah lagi amat mengasihani akan hambanya. Kemudian alhamdulillahil muftatahi bihi fi kulli kitab. Ini dia mulakan dengan alhamdulillah. Apa saja kita buat kalau nak cakap bermula dengan alhamdulillah. Mula-mula bagi salam dulu. Ini mana tahu kan ada bos-bos ke, ketua-ketua jabatan ke, ketua-ketua kilang ke apa. Dia nak bersyarah kepada apa dia? Nak bersyarah kepada kaki tangan dia. Dia mulakan apa? Bagi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul apa? Betul apa? Alhamdulillah. Terus mulakan dengan alhamdulillah. Kita nak buat apa dia? Dimulakan dengan alhamdulillah. Apa erti alhamdulillah? Apa erti alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Kita nak puji hanya siapa? Hanya kepada Allah sahaja. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Puji ni ada 4 jenis puji, puan-puan. Ingat ni. Ingat di kepala tu. Ada berapa jenis puji? 4. Yang pertama, puji Allah dari Allah kepada Allah. Allah puji dirinya sendiri. Boleh tak? Boleh tak Allah puji dirinya sendiri? Ngapa boleh? Kerana Allah memang layak untuk dipuji.
puji. Dia semuanya ada. Dia puji dirinya sendiri. Ya. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kata Allah dalam Quran. Dia puji dirinya sendiri. Ya, dalam Quran pun ada alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menjadikan alam ini. Dia bolehlah puji diri dia sendiri. Yang kedua, puji Allah bagi makhluk. Allah puji manusia. Siapa yang Allah puji? Ya. Nombor satu yang Allah puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu puji Allah bagi makhluk. Allah sebut dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah ngabur pada Nabi Muhammad. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad mempunyai akhlak yang amat mulia. Ya, siapa yang akhlaknya mulia? Nabi Muhammad. Siapa mujinya? Allah puji dia. Itu yang kedua ya, puji Allah bagi makhluknya. Yang ketiga, puji makhluk bagi Allah. Kita puji Allah. Apa hukumnya? Apa hukumnya kita memuji Allah? Ya Allah, diam belakang dah main ni. Apa hukumnya kita memuji Allah? Sudah 3 kali nanya ni. Yang keempat, apa hukumnya kita memuji Allah? Wajib. Bila wajib? Bila wajibnya? Dalam semayang wajib ke tidak? Ada tak rukun semayang Al-Fatihah? Ada ke tidak? Ada tak sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Ada ke tidak? Kalau tak sebut itu dalam semayang, tak sah lah semayangnya. Itu wajib dalam semayang. Di luar semayang, apa hukumnya? Lepas makan, apa je? Alhamdulillah. Apa hukumnya? Ya Allah, apa hukumnya? Lepas makan, baca Alhamdulillah. Apa hukumnya? Sunat. Dibaca dapat pahala, tak dibaca tidak berdosa. Kedudukannya elok baca ke elok tak baca? Elok baca. Itu sunat. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunat. Ada kalanya haram. Bila pula haram baca Alhamdulillah? Kalau dalam tanda betul ya, haram ya. Kalau baca Alhamdulillah dalam tanda, ya keluar je tai tu, Alhamdulillah. Haram hukumnya ya. Janganlah nak alim benar pula. Ya, nyebutnya haram dalam hati tak ada haram. Nyebutnya tu haram ya. Itu puji makhluk bagi Allah. Yang keempat. 3 tu dapat tak? Yang pertama apa? Puji Allah bagi Allah. Yang kedua, puji Allah bagi makhluk. Yang ketiga, puji makhluk bagi Allah. Yang keempat, puji makhluk bagi makhluk. Puji makhluk bagi makhluk. Saya puji Jamil. Jamil itu makhluk, saya pun makhluk. Saya puji Jamil. Jadi puji makhluk bagi makhluk. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Harus, tapi tidak digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana memuji itu adalah satu sifat boleh jadi mazmumah. Sifat yang boleh jadi apa? Yang menyebabkan seseorang itu boleh jadi angkuh, boleh jadi ego, boleh jadi takabur dan sebagainya. Ya. Begitu juga puan-puan, tuan-tuan, jangan puji saya. Ya, kalau puji saya nanti apa? Apa jadi pada saya? Sakit hidung saya. Sampai ke Taman Melayu Jaya sakit hidung ni. Ngapa? Ngapa sakit hidung? Mudah bengkak aja hidung tu. Kembang aja. Ya. Jadi jangan puji saya. Nak puji-puji siapa? Nak puji-puji siapa? Puji Allah. Ya, sahabat pernah memuji sahabat. Apa yang kata Rasulullah negur sahabat yang muji tu? Kamu nak ngerat tengkuknya ke? Seolah nak ngerat tengkuknya. Kerana orang yang dipuji itu mungkin tak layak untuk dipuji. Kita puji juga. Macam selalu orang puji pemimpin lah. Ya, dengan kebijaksanaan pemimpin ini maka kita berada dalam kemajuan. Tengok mana rupa muka pemimpin bila kita puji. Mana rupanya? Kembang aja ya. Padahal yang muji itu bukan ikhlas pun.
Dah di ujung-ujung dia puji. Diharap maka diluluskanlah peruntukan untuk surau ini. Kami nak buat projek ini. Ya, ada tujuan. Artinya ada apa? Ada udang di sebalik batu. Tak ada ikhlas. Jadi antara makhluk dengan makhluk jangan dipuji. Ya. Ada tak orang itu? Tak jaya panggil lah. Wakil rakyat ke merasmikan surau ni. Lepas tu pengurusi siapa cakap? Maka saya harap diluluskanlah peruntukan sebanyak RM30,000 untuk membaik pulih surau ini. Ya. Tak lama lepas tu datanglah cek. Kerana dia bukan tujuan nak manggil orang tu sungguh. Tak apa? Nak dapatkan projek. Jangan puji. Kecuali bila dipuji orang itu bertambah imannya. Itu boleh. Macam apa? Macam Abu Bakar As-Siddiq. Kenal ke siapa orangnya Abu Bakar As-Siddiq ni? Ya Allah, tak kenal dah meh. Abu Bakar As-Siddiq itu siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu tak apa? Rasulullah pernah puji. Ya, Rasulullah puji Abu Bakar. Kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh alam, berat lagi iman Abu Bakar, kata dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada pula kembang hidung Abu Bakar dengar itu. Malahan bertambah imannya. Bila diminta sumbangan untuk perang Tabuk, berapa dibagi oleh Abu Bakar? Seluruh hartanya dibaginya kepada Islam. Ya. Itu Abu Bakar. Umar pun begitu. Kalau ada Nabi selepas aku, maka Umarlah orangnya, kata Nabi. Ya. Tak ada pula dikembang lepas itu, tak ada. Elok je, bertambah giat, bertambah hebat dia punya perjuangan. Begitu juga Sayyidina Ali. Kata dia Rasulullah, aku ni perbendaharaan ilmu, Ali lah pintunya, kata. Maknanya aku ni ada khazanah ilmu dalam dada aku ni, kata Nabi. Tapi Ali itu pintunya. Kamu nak masuk khazanah aku kena melalui Ali dulu. Ali pun itu bertambah apa? Bertambah hebat ibadahnya, bertambah hebat perjuangannya. Tak ada boleh kembang aja. Cuba kalau Haji Ibrahim dipuji orang itu, macam mana? Kalau Haji Ibrahim dipuji macam itu, macam mana? Jamil puji Haji Ibrahim. Kalau ditimbang iman Haji Ibrahim dengan iman seluruh alam ni, berat lagi iman Haji Ibrahim. Agaknya apa jawabnya? Apa jawab Haji Ibrahim agaknya? Baru ini ke kamu tahu? Aku dah lama dah tahunya. Jadi tak layak kita ni dipuji. Nak dipuji, puji siapa? Orang yang bertambah imannya. Ini pujian. Alhamdulillah. Alhamdulillahil muftatahi bihi fi kulli kitab. Segala puji tertentu. Itu bukan tertenat dia, tertentu. Tulis atas tu, tertentu. Orang balik ke rumah tertenat katanya. Apa pula tenat? Ada pula orang sakit tenat maknanya. Ya. Segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala. Nak puji siapa? Kali-kali. Nak puji siapa? Allah Ta'ala. Jangan puji makhluk. Ya. Yang ditentu. Yang ditentu. Bukan ditenat dia. Yang ditentu. Memulai dengan dia. Jadi apa saja kita buat, tentu puji dulu Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Nak bercakap pun Alhamdulillah. Lepas makan pun Alhamdulillah. Tertentu saja puji. Untuk Allah saja. Yang lain tak ada ya. Yang tertentu memulai dengan dia pada tiap-tiap kitab. Tiap-tiap kitab dia mesti bermula dengan Alhamdulillah. Carilah kitab mana-mana pun, mesti bermula dengan Alhamdulillah. Faham ke dia macam cakap saya ni? Saya ni bukan cakap Jepun. Cakap Melayu. Ini depan orang Jepun, kau orang Melayu ni. Orang Jepun kau orang Melayu ni. Orang Melayu belakang. Kalau tak faham, bukanlah orang Melayu namanya. Jadi apa saja kita baca kitab bermula dengan apa? Alhamdulillah. Kemudian sudah kita puji Allah, kita selawat kepada Nabi. Ya, selawat. Cuba selawat saya tengok. 1, 2, 3. Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling common, yang paling pendek ya. Ataupun lagi pendek itu sallallahu alaihi wasallam. Itu selawat. Kita kena selalu selawat dengan Nabi. Kerana sekali kita selawat dengan Nabi, Allah balas balik 10 kali selawat. Ndak ke tak ndak? Ndak ke tak ndak?
Atas selawat. Ya. Selalu selawatkan Nabi. Apa saja Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Selawat tu kita berdoa. Mudah-mudahan Allah beri rahmat kepada Nabi. Tu doa tu untuk Nabi, tapi sebenarnya untuk kita sendiri. Kerana bila kita selawat sekali dengan Nabi, Allah selawat 10 kali bagi kita. Bila Allah selawat, artinya Allah ampunkan dosa kita. Itu selawat dari Allah, pengampunan dosa. Selawat dari kita minta ampun Allah, kita minta ampun Nabi itu. Kita minta ampun bagi Nabi itu dari Allah Taala. Tapi bila Allah selawat dengan kita, Allah ampunkan dosa kita. Wassalatu wassalam, salawat dan salam ala, ke atas, Sayyidina Muhammad, penghulu kami Muhammad. Penghulu tu bukan penghulu apa? Bukan penghulu mukim ya. Penghulu tu apa? Ketua kami. Muhammad, namanya apa? Muhammad. Khatamin nubuwah. Apa arti khatamin nubuwati? Khatamin nubuwati. Apa artinya? Penyudah segala nabi-nabi. Al-mazkuri fil kitab. Kesudahan segalanya yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang disebut mazkuri, disebut Nabi Muhammad tu disebut dalam Quran. Ada tak nama Muhammad dalam Quran? Yang amat banyak Muhammad ya. Dia sebut banyak dalam Quran. Dia tu penghulu Nabi, kesudahan Nabi. Ya. Kalau ada lah bulan depan datang satu orang dari Taman Melayu Jaya tu, namanya Ibrahim. Kenal kan? Dia ngabur pada tuan-tuan dan puan-puan, saya semalam sudah dilantik menjadi Nabi. Apa macam? Apa macam? Percaya ke tak? Apa nak buat? Apa nak buat? Bawa penyapu. Apa nak buat? Hala dia balik. Kerana lepas Nabi Muhammad tak ada lagi Nabi. Nabi yang akhir siapa? Nabi Muhammad. Penyudah Nabi siapa? Nabi Muhammad. Tak ada lagi. Siapa-siapa aja kalau dia mengaku jadi Nabi, tak terima ya. Kerana tidak ada siapa lagi Nabi selain daripada Nabi Muhammad yang akhir sekali. Kecuali kalau seseorang itu mengaku dirinya Nabi Isa. Yang itu jangan tolak dulu. Kerana Nabi Isa di akhir zaman nanti akan turun ke bumi ni. Ya, akan menjelma balik ke bumi ni. Dia turun, dia sekarang berada di langit. Dia akan turun ke bumi. Untuk apa? Berperang dengan orang Yahudi, berperang dengan Dajjal, untuk membunuh Dajjal dan sebagainya. Itu kalau Nabi Isa. Tapi kalau Nabi Isa tu cakap bunyi orang kampung Gajah, janganlah percaya. Ya. Nabi Isa dia cakap bahasa apa? Bahasa Syriani. Dia cakap kabel Qurannya bahasa Arab. Ya. Kata saya ni Nabi Isa, kata. Percaya ke tak? Jangan harap percaya ya. Ya, dia apa? Dia ada tanda-tandanya. Itu dia ya. Jadi Nabi akhir ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tak orang mengaku Nabi selepas Muhammad? Ada ke tak ada? Ada. Ya, orang mengaku Tuhan pun ada, ini orang mengaku Nabi. Di antaranya ada seorang dari India. Namanya Mirza Ghulam Ahmad. Dia ni pengasas satu fahaman namanya Qadiani. Ya, dia mengaku dia adalah Nabi selepas Nabi Muhammad. Dia berdasarkan ayat Quran. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Berilah berita gembira bahawa nanti akan ada seorang nabi yang lahir namanya Ahmad. Akulah tu kata dia. Pasal nama dia Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad. Tu akulah tu katanya. Dan hari ini ramai orang pengikut dia. Berjuta-juta pengikutnya tahu. Mirza Ghulam Ahmad. Betul ke tak betul dakwaannya tu? Tak betul, jangan percaya ya. Begitu juga ada orang mengaku jadi nabi, jadi rasul kepada orang Melayu. Ada tak?
Dia tak pernah macam sok abah kedai mana pun. Ada tak dia ngaku jadi rasul kepada orang Melayu? Siapa namanya? Udah. Tapi ada macam sok abah. Apa namanya? Haji Ibrahim. Haji Ibrahim kan? Haji Jamil kan? Siapa namanya? Haji Qahar namanya ya. Dia orang Selangor. Dia berdasarkan ayat wa innaka laminal mursalin kata. Dan kamu adalah dari golongan rasul-rasul kata. Aku itu katanya. Kamu tu adalah itu ayat Quran tu. Yasin ya innaka laminal mursalin. Ada jumpa tu. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kamu adalah dari golongan rasul-rasul. Aku itu katanya. Padahal innaka tu artinya apa? Siapa? Dituju kepada siapa? Ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dituju kepada Haji Qahar. Tapi dia mengaku dia tu rasul orang Melayu. Tapi Ginari dah taubat dah kata Damil lah. Dia dah taubat dah. Kemudian ada tak orang perempuan mengaku jadi nabi? Ada tak? Depo dulu. Perempuan masih itu budak lagi. Ya, tahun 80-an. Ada seorang perempuan namanya Cikgu Maryam. Dia juga mengaku jadi rasul. Ya, depo non. Duduk di dekat-dekat Sri Kinta tu, situ tempatnya. Ini yang mengaku jadi rasul. Dia tiap minggu dia pun type, ada typewriter masa itu bukan di komputer pun pakai typewriter aja. Ini wahyu terbaru katanya dia ditulis itu. Dia hantarnya kepada qadi, dia hantar kepada ustaz, dia hantar kepada mufti dan sebagainya. Itu namanya Cikgu Maryam. Ada pengikut juga punya lebih bingung. Udah tahu lepas itu tak ada lagi rasul ikut juga. Ini perempuan mana tahu pun kalau ada orang datang kata saya ni nabi, ada pula pengikutnya. Hendaknya ada pula benda pelik-pelik pula. Lagi lah dia ngikut. Ya. Ayah Pin pun ada pengikut. Ada tak? Padahal Ayah Pin tu mengaku Tuhan pula tu. Dia mengaku Tuhan apa? Tuhan langit. Tahu pengikutnya siapa? Orang kampung. Orang nombor 2 tu orang kampung tu, kawan saya. Ada lagi sekarang ni di Terengganu tu. Bukan orang kampung tak tahu. Kampung lah, kampung ni bukan kita ni kampung. Ada lagi tu. Ya? Dia jadi orang nombor 2 kepada Ayah Pin. Dia Ayah Pin ni dulu dia mengembangkan pahamannya tu di kampung ni lah. Saya pun pernah ngadap Ayah Pin tu. Tapi saya taklah ngikut. Kalau nak nampak alam barzakh, nak nampak alam kubur, nak nampak malaikat, nak nampak malakut, alam malakut dan sebagainya, kamu ikutlah zikir aku katanya. Entah apa zikirnya entahlah. Itu malah itu aja. Akhirnya dia mengabarkan, kamu esok kalau tak nampak Tuhan mana yang kamu kenal Tuhan. Artinya kalau kamu ikut zikir aku, akhirnya kamu boleh nampak Tuhan. Lepas itulah saya narik diri ni. Pasal dalam dunia ni mana boleh tengok Tuhan. Dalam dunia ni mana boleh nampak Tuhan. Nabi Isa, Nabi Musa nak tengok Tuhan pun tak ada kata Tuhan apa? Lantaroni. Kamu tak akan dapat melihat aku, kata Allah. Ini yang pula Ayah Pin. Dia pula boleh nampak Tuhan. Artinya dia lebih mulia daripada Nabi Isa, Nabi Musa kan. Jadi hak itu ajalah. Malam tu dijamu dan main bihun. Makanlah bihun, kenyang lah. Udahlah tu. Had makan bihun ajalah. Yang kawan saya yang seorang tadi ni, yang saya kata ni menjadi nombor 2 tu, ikut dia sampai ke Terengganu. Sekarang ni jadi orang nombor 2 orang Terengganu. Ya. Siapa nak jumpa Ayah Pin kena jumpa dengan dia dulu. Itu orang kampung tu, duduk Taman Sosial. Tahu mana Taman Sosial? Itu tempat rumahnya dulu. Ya, namanya pun saya tahu, Tandak Ngabur. Itu dia ya. Mana tahu kan? Kau datang-datang di sini tu, kamu mesti ikut Ayah Pin. Dia adalah Tuhan langit, katanya. Betul? Ada yang percaya tu, betul. Ngikut dia. Ya. Baik, itu dia. Khatamin nubuwah mazkuri fil kitab, yang disebut di dalam kitab iaitu Al-Quranul Karim. Wa ala alihi wa ashabil hadina lis-shawab, dan atas keluarganya. Wa ala alihi, alihi itu keluarganya. Nya itu siapa? Keluarga siapa? Nabi
Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad. Isterinya, anak-anaknya itu keluarganya. Ya. Menantunya masuk dalam keluarga Nabi Muhammad juga. Wa ashabihi. Apa wa ashabihi? Sahabat-sahabatnya. Saya sebut nama sahabat Nabi Muhammad. Nombor 1 sahabat Abu Bakar. Okey, bagus. Nombor 2 Omar. Nombor 3 Osman. Nombor 4 Ali. Nombor 5 Udah Udah tak tahu. Ha? Abdul Rahman bin Auf. Okey, lagi. Nombor 6 Hamzah. Sahabat dan pak saudara pula tu ya. Seorang ustazah kan ni? Patutlah. Ya. Tapi cuba sebut nama 20 penyanyi pop. Prop semua tahu ya. Ini ashabi ya. Kalau wasahbihi artinya seorang je sahabat. Wa ashabihi itu plural, banyak ya. Al-hadin artinya apa arti al-hadin? Yang dapat hidayah. Kerana sahabat Nabi itu seperti bintang di langit. Ya, ashabi kan nujum kata Nabi. Sahabat aku seperti bintang-bintang di langit. Ya, patutnya bintang pujaan kita siapa? Tuan-tuan dan puan, bintang pujaan kita siapa? Patutnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Al-Khattab, Osman bin Affan, Ali bin Abi Talib, itu patutnya bintang pujaan kita. Tapi kalau tanya dia ni, siapa bintang pujaan anda? Apa jawabnya? Siti Nurhaliza. Dia patutnya bintang pujaan kita siapa? Para sahabat. Mana-mana para sahabat? Ashabi kan nujum kata Nabi. Sahabat-sahabat aku seperti bintang di langit. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Kamu ikut mana-mana sahabat aku, nescaya kamu dapat petunjuk. Ikut mana-mana, ikut Abu Bakar baik, ikut Umar baik, ikut Osman baik, ikut Ali baik, ikut Bilal bin Rabah baik, ikut Abdul Rahman bin Auf baik, semua. Mana-mana sahabat. Kamu akan dapat petunjuk kata Nabi ya. Ini dah nak ikut sahabat. Nak ikut rambut sahabat. Ikut rambut yang pang tu. Tahu pang? Sini cukur, tengah tu lonjok kata. Ya itu dia ikut. Ikut Michael Jackson. Lagi ikut apa lagi? Ikut Jackie Chan. Itu dia bintang pujaan dia. Lagi ikut apa? Ikut Syarohan. Kenal ke mana? Ikut Syarohan. Lagi? Ikut apa lagi? Salman Han. Lagi? Dia minta komen benar kau ustaz ni. Itu jadi bintang pujaannya. Jadi dapat apa? Okey. Ini ya. Dan atas keluarganya dan sahabatnya yang menunjuk akan kita bagi agama yang sebenar. Agama yang sebenar ialah agama Nabi Muhammad dan para sahabat. Ya, mazhab itu dipanggil mazhab apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu artinya ahli yang mengikut sunnah Nabi. Ikut tradisi hidup Nabi. Wa itu dan al Jamaah itu kumpulan para sahabat. Dia ikut Nabi, ikut Abu Bakar, ikut Osman, ikut Omar, ikut Ali, ikut Talha dan sebagainya ya. Itu sahabat-sahabat Nabi. Itu dipanggil apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang lain semua tak terima di Tuhan. Ya, akhir zaman ni tuan-tuan dan puan-puan, ya. Umat Islam berpecah kepada 73 firqah. Sedangkan Yahudi berpecah kepada 71 firqah. Nasrani berpecah kepada 72. Yahudi berpecah kepada 71, Nasrani berpecah kepada 72, orang Islam berpecah kepada 73 firqah, 73 kumpulan. Yang masuk syurga satu aja. Yang 72 tu masuk mana? Masuk neraka. Ada yang kekal, ada yang tak kekal. Satu aja masuk syurga. Siapa yang masuk syurga? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Yang lain tu semua masuk neraka belaka. Ada yang kekal, ada yang tak kekal. Ya. Jadi kita nak yang mana? Nak yang kekal dalam syurga ke yang nak kekal dalam neraka? Nak yang kekal dalam neraka ya? Siapa nak kenal? Tak nak. Kita nak kekal dalam syurga. Alright.
Itu dia ya. Kemudian selepas itu yang menunjuk akan kita bagi agama yang sebenar-benarnya itu Nabi dan para sahabatnya. Wa 'alat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ab. Wa 'alat tabi'in, ala tu ke atas. At-tabi'in, at-tabi'in tu artinya pengikut para sahabat. Tabi'in ni orang yang berjumpa dengan sahabat tapi tak pernah berjumpa dengan Nabi. Nabi masa itu dah wafat, tinggal sahabat saja. Itu namanya tabi'in. Tabi'in tu artinya pengikut. Pengikut apa? Pengikut para sahabat. Dia pernah berjumpa dengan Abu Bakar, pernah berjumpa dengan Umar, pernah berjumpa dengan Osman, pernah berjumpa dengan Ali. Tapi dia dengan Muhammad tak berjumpa. Muhammad dah wafat pada ketika itu. Itu namanya apa? Tabi'in. Lepas tabi'in tu dia panggil at-tabi'ut tabi'in. At-tabi'ut tabi'in. Artinya pengikut kepada pengikut. Pengikut kepada pengikut. Artinya dia berjumpa dengan tabi'in tapi tak berjumpa dengan sahabat. Sahabat semua dah wafat dah. Tak ada lagi. Yang ada hanya pengikut sahabat saja. Itu dipanggil at-tabi'ut tabi'in. Orang Arab itu hidupnya sekitar 300 tahun selepas zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sekadar 300 tahun. 300 tahun tu selepas Nabi dia panggil orang tu apa namanya? Salafus soleh. Namanya apa? Sekali lagi. Salafus soleh. Sin lam fa. Salaf. As-soleh. Alif lam sol. Sod alif lam ha. Salafus soleh. Artinya orang yang hidup di sekitar zaman 300 tahun selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya cakap Melayu salafus soleh tu orang-orang yang dahulu yang majoritinya soleh-soleh mereka. Tahu majoriti? Kebanyakannya soleh-soleh mereka. Zaman itu tak ada orang ponting semayang. Zaman itu tak ada orang nyemur kain ketang dada. Zaman itu tak ada orang mencuri. Zaman itu korang benar orang mencuri. Zaman itu tak ada orang menipu. Zaman itu tak ada orang minum arak sangat. Sikit benar. Kebanyakannya semua taat mereka. Itu namanya apa? Salafus soleh. Kerana ada hadis Nabi. Apa kata Nabi? Khairul qurun qarni, kata Nabi. Sebaik-baik kurun adalah kurun aku. Berapa tahun? Satu kurun berapa tahun? Satu kurun berapa tahun? Sudah 3 kali nanya ni. 100 tahun. Betul? Sebaik-baik kurunnya kurun Nabi. 100 tahun zaman Nabi tu. Summal ladzina yalunahum. Kemudian kurun yang mengeringi kurun aku. Berapa tahun lagi? Berapa tahun lagi? 100 tahun lagi. Maknanya berapa tahun dah? 200 tahun. Kemudian Nabi ulang lagi. Summal ladzina yalunahum. Kemudian kurun yang mengiringi kurun aku. Artinya berapa tahun dah? 300 tahun. Itu yang baik. Zaman yang baik. Zaman yang bagus. Zaman orang yang taat kebanyakannya. Bukan semua, kebanyakannya taat belaka. Jarang jumpa orang tak semayang. Jarang jumpa orang yang main judi. Jarang jumpa orang yang derhaka kepada Allah. Itu zaman itu 300 tahun lepas Rasulullah. Sekarang ni apa namanya? Sekarang ni apa nama zaman kita ni? Halafut Talih namanya. Halaf, halam fa, halafut talih, ta alif lam ha. Halafut talih. Artinya apa? Zaman yang kemudian yang majoritinya jahat-jahat belaka. Bukan semua ya, majoriti. Tahu apa arti majoriti? Apa arti majoriti? Kebanyakannya. Majoritinya jahat-jahat belaka. Ya ke dah? Tuan-tuan dan perempuan, ya ke dah? Mana yang ramai dalam dunia hari ni? Jangan tengok kampung aja, tengok dalam dunia ni, global. Mana ramai? Orang Islam ke orang kafir? Sekali lagi, mana ramai? Orang Islam ke orang kafir? Orang kafir. Kalau pergi Amerika Selatan, tak ada orang Islam pun. Pergi ke China, kafir belaka. Ada orang Islam tapi ramai kafir. Pergi ke India, ya, kafir ramai majoritinya. Itu dia halafut talih. Kemudian yang Islam pula mana yang ramai? Ramai semayang ke ramai nengok wayang?
Kali lagi, ramai semayang ke ramai nengok wayang. Jadi ramai jahat ke ramai baik? Ramai yang jahat tu. Lagi mana ramai? Ramai yang pakai purdah ke ramai yang terdedah? Kali lagi, ramai yang pakai purdah ke ramai yang terdedah? Ya. Lagi mana ramai? Ramai yang berjihad di jalan Allah ke yang jahat? Sekali lagi, ramai yang berjihad ke ramai yang jahat? Ya. Lagi, ada lagi ni, ramai yang warak ke ramai yang wakrak? Itu dia. Itu sebab dipanggil apa? Halafut soleh. Ya. Jadi itu zaman kita. Kita nak ni salafus soleh. Zaman dulu dipanggil salafus soleh. Okey. Ya. Ditabi'in ya. Dan atas mengikut bagi mereka itu hingga hari kiamat. Wa ba'du. Wa ba'du terkini dan selepas itu. Dan selepas itu apa nak dicakap oleh pengarang ni? Fa yaqulul faqiru ila Allahil ghani Abdus Samad al-Jawi il-Falimbani qadimul fuqara'i fi Makkatal Musyarrafah. Adapun kemudian daripada itu, apa kata dia? Maka lagi akan berkata fakir. Fakir ni siapa? Fakir ni siapa? Pengarang ni dia ngeluarkan diri dia fakir. Apa fakir? Apa kata fakir? Atas dari miskin. Itu fakir ya. Apa tak ada? Itu namanya fakir. Pengarang ni dia ngeluarkan diri dia fakir. Dia apa tak ada? Ilmu tak ada, amal tak ada, iman tak ada. Dia ngatakan diri dia tu fakir. Ya, itu pengarang ni. Kita ni ngeluarkan diri kita ni alim. Tapi macam kitab pun tak tahu. Iya ke tak? Tapi ini pengarang ni mengarang kitab. Ya. Mengarang kitab Hidayatul Salikin ni dia ngeluarkan diri dia fakir. Ibadah tak ada, ilmu tak ada, akhlak tak ada, tapi dia mengeluarkan diri dia tu fakir. Apa tak ada? Artinya pengarang ini dia takabur ke atau tawadhu'? Dia takabur ke tawadhu' ni? Tawadhu' merendah diri. Dia mengeluarkan diri dia fakir. Ya. Berkata fakir. Yang berkehendak kepada Tuhannya, semua hendak kepada Tuhan. Ya ke tak? Siapa tak hendakkan Tuhan ke tangan? Semua orang hendak kepada Tuhan. Ya. Berkehendak kepada Tuhan. Kita hendakkan Tuhan untuk apa? Yang pertama untuk menjadikan kita mujur Allah nak jadikan kita. Kalau Allah tak nak jadikan kita macam? Kalau Allah tak nak jadikan kita macam? Tak ada lah kita. Dijadinya kita pula orang. Syukur ke tak kita ni? Dia jadikan Allah kita ni orang. Boleh tak Allah jadikan kita ni ular? Boleh ke tak boleh? Kalau Allah jadikan kita ular di mana? Kita kena kejap ni. Dulu tu. Tengah meleduk-leduk aja dalam semak tu. Mujur jadikan kita ni orang. Boleh tak jadinya kita ni kambing? Boleh tak jadikan kita biawak? Boleh tak jadikan kita ikan keli? Boleh ke tak boleh? Kalau Allah jadikan kita ikan keli macam? Macam? Datang Jamil ambil pancing, tarik ke lah macam? Apa dia buatnya? Buat yang gula tempoyak. Kita ni kena pondok-pondok kena gula tempoyak. Mujur lah jadinya kita ni orang. Udahlah tu. Udahlah jadinya orang. Dijadikannya Melayu pula. Boleh tak Allah jadikan kita ni orang negro? Tak boleh ke? Boleh tak Allah jadikan kita ni orang Dayak? Boleh. Mujur dijadikannya Melayu. Punyalah baik Melayu ni lah. Baik tak Melayu? Baik ke tak baik Melayu? Baik. Jadi kita Melayu. Kalau di kampung orang Melayu ada kedai Cina, ada kedai Melayu. Kedai mana yang laku? Kedai Cina ke kedai Melayu? Kedai Cina yang laku, kedai Melayu tak laku. Itu punya baik orang Melayu tahu. Lantak lah, marah-marah hidak-hidak lah. Ya, itu baiknya. Dah itu lagi bagus. Lagi kita bersyukur Allah jadikan kita ni orang Islam. Allah bagi kita iman dan Islam. Itu lagi bagus. Lagi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita ni orang Islam yang beriman pula tu.
Kalau tidak, kalau kita tak dapat Islam, apa agama kita? Tak ada orang kan ni. Apa agama kita kalau kita bukan Islam? Kafir tu apa? Sebelum orang Melayu beragama Islam, dia agama apa? Mana ada agama India? Mula-mula Buddha. Orang Melayu dulu agamanya Buddha tau. Sampai tertubuh satu kerajaan Buddha namanya Sriwijaya. Ya, itu banyak dapat di Kedah, di Perlis tu banyak tu. Kesan-kesan yang boleh jumpa di Kedah Perlis tu. Orang Melayu menyembah patung, dia beragama Buddha. Ya. Lepas itu datang Hindu. Hindu datang ke tanah Melayu ni. Kita pun beragama Hindu. Kita ni Hindu ke Islam mula-mulanya? Hindu tau. Baru datang pendakwah dari Arab Saudi ke negeri Melaka. Nama pendakwah tu Syekh Abdul Aziz, orang Arab. Datang ke Melaka. Masa itu Sultan Melaka namanya siapa? Siapa namanya? Ini cikgu sejarah dulu tau. Siapa namanya? Parameswara. Dia nampak orang semayang tepi pantai tu. Dia nampak Syekh Abdul Aziz dan kawan-kawannya tu semayang di tepi pantai. Dia pun heran tengoknya. Apa dia buat dia orang ni? Apa dia buat dia orang di tepi laut ni? Kata. Tu dia panggilnya Syekh Abdul Aziz tu ke istana. Ya. Syekh Abdul Aziz pun menceritakan tentang Islam kepada para miswara. Para miswara pun tertarik hati dengan Islam. Lalu dia pun menerima Islam. Masuk Islam pula itu. Jadi dia Sultan Zul Iskandar Zulkarnain Shah. Maka orang Melayu bila raja Islam, orang Melayu pun terus masuk Islam. Kalau tidak kita apa agama kita? Hindu lah. Pasal sebelum Islam kita ni Hindu. Sampai tertubuh satu kerajaan Islam namanya Lankasuka. Kesan-kesannya boleh banyak terdapat di Berwas tu, kerajaan Lankasuka tu. Itu dah. Mujur. Alhamdulillah Allah datangkan Islam kepada orang Melayu. Ada dah orang Melayu tak terima Islam, belum menerima Islam. Siapa? Di mana orang Melayu belum menerima Islam? Di Bali apa agama orang Melayu? Hindu tau. Di Bali tu, Pulau Bali di Indonesia tu. Orang Melayu tu tapi agamanya Hindu. Kita ni alhamdulillah dapat agama Islam. Kalau tidak entahlah. Hindu belakang lah kita ni. Kalau Hindu belakang yang ngajar ni namanya apa? Siapa yang ngajar ni? Namanya apa? Gopala Naidu namanya tahu? Gopala Naidu. Jamil ni apa namanya kau ni? Sami Belu. Ustazah ni apa namanya? Lechmi namanya tahu? Mujurlah kita dapat Islam. Kita kenal Tuhan yang sebenarnya. Syukur ke tak? Syukur ke tak? Bersyukur kita ni kerana kita dapat Islam. Dapat mengenal Tuhan yang sebenarnya. Kalau tidak kita nyembah apa? Kalau masa Taipuzam apa kita buat? Masa Taipuzam apa kita buat? Bawa kabadi tu. Well. Tahu apa well? Apa well? Well tu apa? Ya Allah, tak pernah dengar wail. Apa wail? Apa wail? Neraka. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Itu neraka. Siapa nak angkat tangan? Fawailul lil mutaffifin allazina izaktalu 'alan nasi yastawfun. Kata Allah dalam Quran. Wail banyak tu. Wailul likulli humazatil lumazah. Itu cerita wail belakang tu. Wailul lil mukazzibin allazina yukazzibuna biyaumiddin. Itu semua cerita wail kata. Itu yang kita wirid tu. Wail. Neraka. Mujurlah kita dapat Islam ya. Syukur ke tak ni? Dalam hati ni betul-betul ni kita syukur bahawa kita ni dapat Islam, dapat mengamalkan Islam. Jadi pegang semua-semua Islam dalam hidup kita. Sebab itu apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Whatever you do mesti ikut cara Islam. Kerana Allah tak terima yang lain daripada Islam. Apa saja yang lain daripada Islam Allah reject, tolak. Ini dia tu perbuatan.
Fa yaqulul faqiru ila Allahil ghani. Artinya apa? Adapun kemudian daripada itu maka lagi akan berkata fakir yang berkehendak kepada Tuhannya yang amat kaya. Allah tu kaya. Apa tanda Allah tu kaya? Orang kaya ni bukan orang banyak duit. Bukan orang banyak tokar. Ya. Bukan orang banyak kain baju. Bukan orang banyak emas. Itu tak ada kaya, itu miskin. Yang kaya ni apa? Orang yang tidak ada keperluan. Itu yang kaya. Siapa yang tak ada keperluan langsung? Siapa yang langsung tak ada keperluan? Allah. Allah hendak ke buah rambutan. Allah hendak ke minum oren. Allah hendak ke mah. Allah hendak apa? Tak ada apa. Allah tak ada kehendak apa. Itu sebab Allah itu yang paling kaya. Dia tidak ada apa-apa keperluan. Ya. Lain daripada Allah, semua memerlukan Allah. Tuan-tuan dan perempuan perlukan Allah tak? Nak bernafas, angin siapa punya? Allah punya. Nak minum air siapa punya? Allah punya. Nak mamam nasi siapa punya? Allah punya. Roti siapa punya? Allah punya. Nak tengok mata siapa punya? Allah punya. Nak berfikir otak siapa punya? Allah punya. Everybody needs Allah. Tak ada seorang pun yang tak perlu kepada Allah Ta'ala. Itu sebab Allah tu paling kaya sekali. Allahu ghaniyun wa antumul fuqara. Allah lah yang maha kaya dan kamu semua itu semua fakir-fakir belaka. Itu semua dia bergantung kepada Allah Ta'ala. Itu yang kita sebut Allahus Samad. Ada mana sebut tak? Allahus Samad. Artinya apa? Allah tempat kita bergantung. Semua orang perlukan Allah. Ayam perlukan Allah, lembu perlukan Allah, kobra perlukan Allah, kambing perlukan Allah, cacing perlukan Allah, burung perlukan Allah. Selain daripada Allah, semua memerlukan Allah untuk menjadikannya. Kemudian namanya pula Allah tu yang apa? Yang maha kaya, berkehendak kepada Tuhannya yang amat kaya, iaitu namanya Abdus Samad. Abdus Samad. Namanya apa? Abdus Samad. Hamba kepada tempat pergantungan. Allah tu Samad gelarnya, Allahus Samad, tempat pergantungan. Hambanya, itu namanya Abdus Samad. Al-Jawi. Artinya Al-Jawi tu apa? Abdus Samad Jawi. Jawi tu Jawa. Zaman dulu eja Jawa tu jim, alif, wa, ya, tak ada titik. Ini dia buruhnya titik, sudah kita baca Jawi. Patutnya ya tak ada titik. Jawa. Jawa. Tapi kita orang kampung Gajah baca apa? Jawa. Dia Jawa. Tapi udah Jawa bukan Jawa di Jawa. Dia duduk di Palembang. Tahu Palembang? Palembang di mana? Di Sumatera. Dia asal dari Palembang, di Sumatera. Abdul Samad Jawa Palembang. Itu dia punya gelaran. Kita pun boleh buat gelaran tu ya. Saya asal dari kampung Gajah umpamanya. Boleh sebut Ibrahim Al-Kampari. Asal dari kampung tu ya. Jamil dari Johor apa? Jamil Al-Johori. Boleh lah ya. Ada pernah dengar Idris Al-Marbawi? Ada tak? Dia mengarang Qamus Marbawi. Pasal apa? Marbawi itu apa? Marbawi itu apa gelar, apa asalnya? Dia asal daripada Lubuk Merabau. Merbau, Lubuk Merbau nama kampungnya. Tahu ke? Ada pernah dengar nama Lubuk Merbau? Di mana? Di Kuala Kangsar tu. Itu Lubuk Merbau. Nak jalan pergi Gerik tu. Pergi Gerik tu ada lepas jambatan tu, pergi ke kanan. Itu ada kampung namanya Lubuk Merbau. Itu asal Idris Marbawi. Artinya Idris dari Lubuk Merbau. Jadi Ibrahim Al-Kampari, Ibrahim daripada kampung. Jamil Al-Johori, Jamil dari Johor. Kalau Muar Al-Muari. Mana Muar? Johor mana? Dia Kedah. Artinya Jamil apa? Al-Kedahi lah. Jamil Al-Kedahi dan sebagainya. Ya. Baik. Ini Falembani. Ada pernah dengar Hasan Al-Basri? Ada tak? Hasan Basri. Dia berasal dari mana? Berasal dari mana?
dari satu bandar di Iraq namanya Basrah. Itu dipanggil Basri, Hasan Al-Basri. Hasan yang berasal dari Basrah. Begitu juga Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi, dia kampung dia namanya Matarud. Nama kampungnya Maturid, bukan Matarud, Maturid. Al-Maturidi. Dia ikut nama kampung. Setengah orang Arab ni dia dari kampung, setengahnya dia ambil daripada keturunan. Macam Imam Syafi'i itu, dia ada Syafi'i itu nama nenek, atas nenek lagi. Syafi'i itu, ya keturunan. Setengah tu Al-Sagaf. Dia betul Al-Sagaf aja. Itu orang Arab ni selalu menggelar diri dia apa itu. Baik. Itu ni Abdul Samad Al-Jawi Falembani. Khadam segala fakir. Khadam tu apa? Apa tu khadam? Hamba segala fakir-fakir. Di antara fakir-fakir tu yang apa tak ada tu, nombor satu, inilah dia ngaku diri dia ketua segala orang-orang fakir. Dia nombor satu fakirnya. Apa tak ada dia? Ilmu tak ada lagi, iman tak ada, akal tak ada, lagi apa? Amal tak ada. Dia mengaku diri dia apa tak ada, padahal ngarang kitab. Kita mengaku pandai benar, tapi macam kitab pun tak reti. Beza tak dia dengan kita? Berbeza. Itu ya. Di dalam negeri Mekah, dia mengarang kitab ni di dalam negeri Mekah. Al-Musharrafah. Artinya apa? Mekah yang mulia. Ada orang nama Syarifah tak? Mulia lah tu. Ada Syarifah ni? Ada. Mana dia? Syarifah. Mulia lah tu. Mulia lah tu. Itu Syarifah. Al-Musharraf tu mulia lah tu. Karim lagi satu mulia. Ada orang nama Karim tak? Mulia lah tu. Kemudian ghafarallahu lahu wa liwalidayhi walil muslimina maghfiratan wa rahmah. Mudah-mudahan mengampuni Allah Taala baginya dan bagi ibu bapanya. Ibu bapa siapa? Ibu bapa Abdul Samad tadilah ya. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa ibu bapanya dan segala muslimin. Segala muslimin siapa? Segala muslimin siapa? Kita lah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa segala muslimin. Dan rahmatnya. Ndak rahmat Allah. Ndak ke tak ndak rahmat Allah. Buat apa? Udah. Tadi ndak dah tak tahu buat apa. Bihun dah dah. Buat apa? Makan. Ais bandung dah dah. Buat apa? Minum. Rahmat dah dah. Buat apa? Udah. Untuk melayakkan masuk ke dalam syurga. Kalau tak ada rahmat, kalau tak ada rahmat Allah, kita tu usah mimpi nak masuk syurga ya. Baik, sikit lagi tuan-tuan dan puan ya. I'lam ayyuhat talib lidaril akhirah anna kitab bidayatil hidayati lil imamil hujjatil Islam Al-Ghazali radhiyallahu anhu jami'u lit taqwa al-mazkuri fi qawlihi ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya. Ketahui olehmu hai saudara kami. Itu bukan kamu dia, saudara kami, saudara kita, saudara kami semua sekali. Yang menuntut bagi negeri akhirat. Kita ni semua akan pergi ke akhirat. Ngapa kita ni pergi akhirat? Ngapa kita ni akan pergi ke akhirat? Kerana kita ni warga negara akhirat. Faham ke ni? Kita ni warga negara akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan bukan warga negara Mambang Liawan. Bukan warga negara Kampung Haji Dahlan. Bukan warga negara Simpang 4. Kita ni semua warga negara akhirat. Kita berasal dari akhirat dan akan kembali kepada akhirat. Ya. Menuntut bagi negeri akhirat bahawasanya kitab Bidayatul Hidayah. Ada satu kitab namanya adik kepada kita ini, namanya Bidayatul Hidayah. Ya. Nipis aja, tak adalah tebal benar macam kitab ini. Kitab ini tebal sikit. Tapi harganya RM10 juga. Ya. Mana nak dapat kitab tu? Bidayatul Hidayah mana dapat? Di mana nak dapat? Ada kedai lah. Ada satu kedai di kampung tu namanya Al-Ista Enterprise. Tahu ke mana kedainya? Tak tahu tak lah.
Carilah. Ada jual kitab ni namanya Bidayatul Hidayah. Ya. Iaitu karangan Imam Hujjatul Islam. Hujjatul Islam tu dia berhujjah untuk Islam. Sebut aja apa masalah Islam dia boleh berhujjah. Nah itu gelarannya, bukan namanya, gelarannya Hujjatul Islam. Cakap Melayunya lawyer Islam dah, boleh berhujjah tentang Islam. Namanya Al-Ghazali. Al-Ghazali, Imam Ghazali ya. Iaitu yang menghimpuni bagi ilmu yang membawa takut akan Allah Taala. Ilmu-ilmu yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali itu semua boleh membawa kepada takutkan Allah Taala. Itu tanda ilmu yang memberi manfaat itu. Ya. Segala ilmu yang membawa takut akan Allah Taala yang disebutkan dalam firman Allah Taala, dan ambil olehmu, itu maksudnya, maksud ayat Quran itu watazawwadu tadi. Ambil oleh kamu akan bekal akhirat, maka yang terlebih baik bekalnya iaitu takut akan Allah Taala. Ya. Kemudian wa fihi ilmun nafi'un fid dunya wal akhirah fala yudda likulli muslimin min ma'rifati. Dan di dalam kitab ini yang kita nak baca ni tadi, yang kita nak baca ni soalnya ya, terhimpun ilmu yang memberi manfaat di dalam dunia dan di dalam akhirat. Kalau kita hatam kitab ini, kita betul-betul amalkan apa yang terkandung dalam kitab ini, kita akan dapat kemenangan di dunia dan juga di akhirat. Dapat kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan di dalam akhirat, maka tak dapat tiada bagi tiap-tiap Islam yang mukallaf. Yang mukallaf itu artinya orang yang wajib mengerjakan perintah Allah dan wajib meninggalkan larangan Allah. Ya. Nanti akan kita baca tentang mukallaf akan datang. Ya. Daripada mengenal akan dia, ya. Daripada mengenal akan dia tu mengenal akan Allah Taala. Kita kena kenal Allah Taala. Kita nak sembah Allah tu kita kenal lah. Kalau tak kenal apa yang nak kita sembah? Ya. Kita nak tahu sifat-sifat Allah tu. Nanti akan kita belajar bab akidah. Mula-mula sekali dengan bab akidah nanti ya. Kita kena kenal Allah Taala itu. Fakaza ahbabtu an turjima masailahu ma'a ziyadati masaila nafsiyati fi hadzal kitabi bi kalamil jawiyyi liyantafi'a bihi man la ma'rifata lahu bi kalamil arab. Maka dari kerana inilah kasih aku, seronok aku, suka aku, kita mengarang, bahawa aku bahasakan akan beberapa masalahnya. Dalam kitab ni dia diturunkannya, ditulisnya berbagai masalah kita ni. Berbagai-bagai masalah dalam ibadat. Nak semayang macam mana, nak puasa macam mana, ada masalah ni, akan datang kita baca. Di dalam kitab ini dengan bahasa Jawi, bahasa Melayu. Ditulis dalam bahasa Melayu. Untuk siapa? Untuk orang yang tak reti bahasa Arab. Kita ni semua tak reti bahasa Arab. Termasuk Tok Guru ni pun bukan pandai bahasa Arab. Ya. Dia tahu dua patah saja. Tok Guru ni tahu. Dua patah saja bahasa Arab ni tahunya. Ana, enta, itu saja. Itu pun salah manjang. Ana jadi enta, enta jadi ana. Ya. Dia marahkan saya, marahkan Jamil. Jaga ana, kata. Padahal saya patut kata apa? Jaga enta ke jaga ana? Jaga ana, kata. Penting jaga aku. Dia ngajak, marilah makan ustaz, kata Jamil. Marilah makan ustaz, kata. Anta dah makan dah, kata. Patutnya apa? Patutnya ana dah makan. Itu aja tahu dua bahasa. Jadi untuk kepentingan kita ni lah, dikarangnya kitab ini dalam bahasa Melayu. Jawi itu Melayu lah ya. Dalam bahasa Melayu supaya kita faham. Jawi Melayu serta ku tambah daripadanya beberapa masalah yang baik-baik. Tak dapat tiada daripadanya supaya manfaat dengan dia orang yang tiada mengetahui bahasa Arab. Siapa tak tahu bahasa Arab, maka dia terjemahnya dalam bahasa Melayu. Ini nama kitabnya, namanya apa? Hidayatus Salikin. Dia petik daripada kitab yang bernama Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah itu pun ada dalam bahasa Melayunya ya. Ini Hidayatus Salikin dalam bahasa Melayu. Ngapa panjang Melayu tu? Dalam bahasa Melayu. Ngapa panjang mana? Habislah tu. Kita sambung akan datang insya-Allah ya.
Maka ku namai akan dia dengan Hidayatus Salikin. Itu akan kita baca insya-Allah. Bulan depan lah ya. Okey, bukan bulan depan pun, tahun depan. Tahun depan. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Okay, that is all for today. Any objection? Any questions? Objection pun tak ada, question pun tak ada. Semua faham belaka ya? Oh, handai betul ya. Oh, mana nak melawan macam tuan-tuan dan puan-puan? Ya, banggalah saya. Ngapa bangga? Ngapa bangga? Dapat murid-murid yang pandai-pandai belaka. Tak boleh jumpa di mana-mana, hanya berada di Surau An-Nur, Taman Mambang. Itu aja ada. Okeylah tuan-tuan dan puan-puan. Sekian dulu. Ampun maaf ya. Saya dah ngajar berapa? 1 jam 10 minit ya Allah.